يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا من التأويل اللهم اجعل ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزن وذهب هم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Ayat 41 surah Qaf. Dan dengarlah pada hari yang akan menyeru penyeru itu dari tempat yang dekat. Pada hari yang akan mendengar sekalian akan teriakan itu dengan kebenaran. Hari itulah hari akan keluar. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang akan mematikan dan kepada kamilah tempat kembali. Pada hari yang akan terbelah-belah bumi dan mereka itu dengan cepat keluar. Itulah hari pengumpulan yang atas kami adalah mudah sekali. Kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka katakan dan tidak engkau akan berlaku paksa terhadap mereka. Maka peringatkanlah dengan Al-Quran kepada barang siapa yang takut akan ancamanku. Dan dengarlah pada hari yang akan menyeru penyeru itu dari tempat yang dekat. Allah sebut dekat, kita sebut jauh. Oh jauhnya kiamat. Oh lambat lagi hari keluar daripada kubur. Inilah peringatan lagi tentang akan datangnya hari kiamat. Kiamat itu semakin hari semakin dekat. Walaupun kalender kita 2026 itu Masihi punya. Yang Islam punya start zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam lagi sudah ada kiamatnya. Iaitu bumi ini diciptakan 12. Allah Ta'ala menetapkan kiamat ini sebelum diciptakan bumi dan langit. Sebelum diciptakan bumi dan sudah disetkan kiamat itu. Memang jauh lah kalau kira perhitungan dari sudut kalendernya. Tetapi kini nisbah kepada Allah semuanya dekat-dekat. Seperti sekelip mata. Itu nisbah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan akan datang dengan peraturan penyuruh yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Siapa yang bagi hon-hon kan, ialah Allah telah lantik. Jadi tak payah bertanding lah. Bagi nama ke PRN Negeri Sembilan ke PRN ke Melaka ke, tidak ada pencalonan. Kerana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tukang panggil, tukang iklan, tukang kasih tahu yang namanya malaikat.
Seruan akan datang dari tempat yang dekat. Gitu nisbah kepada yang mengaji Quran, belajar tafsir, dia tahulah dekat. Cuma ukurannya tak samalah. Ukuran kita dekat ini jauh, ukuran Allah dekat ini memang dekat. Tak boleh dinafikan. Sebab maha kuasa Allah itu adalah maha luas dan maha besar, sehingga tidak ada lagi tempat yang dapat dikatakan jauh. Nisbah kita Alaska, jauh. Kutub Utara, jauh. Kutub Selatan, jauh. Laut itu, laut ini, dalam dan jauh. Kita boleh sebut saja, tak pernah tengok, tak pernah berjalan, tak pernah pergi, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita mendengar seruan dalam radio atau televisi dalam hidup zaman terbukanya zaman teknologi baru ini, dari satu tempat terpencil di jarak bumi yang jauh, bisa saja diputar ke televisi itu, lalu dikedengaran suaranya di tempat lain yang sangat jauh, sejauh dari satu petala bumi sebelah selatan ke petala bumi sebelah utara. Ini bandingan dekat, yang jauh jadi dekat. Gitulah. Macam kita tengok bola lah. Bola nu Portugal nu, Alaska nu, Mexico nu, tapi boleh sampai sini. Tok lobai kau tok lobu kau bangun kau 3 pagi. Bangun. Nak ceritanya dekat sebenarnya. Itulah bandingan mudah-mudah. Yang jauh didekatkan. Itu tanda-tanda kiamat. Bahawa mu boleh tengok bola daripada katilmu. Lagi-lagi ada handphone. Saya tengok juga, tapi tengok basi dah. Malam ni dia sepak-sepak, pagi besok baru tengok. Dapat kita dengar di tanah Jawa suara televisi di Amerika sebagai di hadapan mata kita sendiri. Ini bandingan almarhum Hamka kepada orang-orang Jawa, dan ia sama waktu dengan kita, termasuklah kita. Kalau kita tak baca, kita tak tahu bahawa dia ni peka kepada perubahan dunia untuk dibubuhkan dalam kitab dia. Pada hari yang akan mendengar sekali akan teriakan itu dengan kebenaran. Ketika Gunung Krakatau meletus di Lampung, Pulau Sumatera, di akhir abad ke-19 yang lalu. Ini yang saya tahulah, ini adalah letupan volcano yang paling dahsyat dalam sejarah Indonesia. Karena abang saya almarhum belajar sana. Ini yang selalu disebutkan oleh Buya Hamka dalam ceramah-ceramah dia. Kena ingat, dia itu adalah signal kepada berlakunya kiamat. Seakan-akan kiamat sudah berlaku di Indonesia. Tahun berapa nanti saya ulangkan semula, insya-Allah. Terdengar di seluruh dunia bunyi letupan itu dengan kerasnya, sehingga tempat yang jauh letaknya sampai beribu-ribu kilometer dari tempat letusan itu, kedengaran orang yang mendengarnya sebagai kejadian itu di belakang rumahnya sendiri. Kata Buya Hamka, macam sebelah rumah. Macam orang Aceh kata, macam kiamat. Tak kiamat lagi, bila cuma tsunami. Macam kiamat. Ni macam sebelah rumah. Maknanya kuatnya letupan itu. Maka suara sirin, seruan dan panggilan Allah lebihlah daripada sayup-sayup kekuatan manusia. Kalau itu manusia boleh mendengar, iaitu jeritan letupan Krakatau, bayangkan kalaulah sayhah berkenaan dengan hari kiamat. Maka dia lebih dahsyat lagi suaranya, kedengarannya, sebarannya. Maksudnya begitu. Teriakan itu akan kedengaran sebagai satu kenyataan yang tidak akan dapat dibantah.
Tidak ada orang yang kata no, tidak ada. Yang sehingga yang tuan-tuan baca surah Yasin, mimmal qarina hada, yang tidur dalam kubur bangun kerana dipanggil oleh sayhah. Tempat yang paling sedap tidur ialah dalam kubur. Tapi kita takut, kita buat lakon-lakon tidur dalam kubur. Kemajuan pengetahuan manusia telah membuktikan kebenaran hal itu yang tidak dapat dibantah lagi. Jarak di antara bahagian bumi yang satu dengan yang lain sudah sangat dekat, dan suara pun tidak mengenal tempat jauh lagi kerana terbukanya rahsia teknik. Sedang teknik yang dibuka rahsia itu baru sedikit sekali. Yang macam teknologi. Hari ini AI, esok apa dia? Hari ini WhatsApp, apa Chat GPT, esok Chat apa? Itu anak-anak kita kena tahu bahawa dia semakin laju. Ini Nabi dah sebut semakin dekat dengan kiamat. Stationaries ini bukan station, peralatan tulis, peralatan dengar semakin canggih. Itu tanda-tanda kiamat semakin hampir. Mengenai alat tulis dan yang benar-benar yang berkaitan dengannya. Bulu ayam, dakwah, pen, ink, dan seumpamanya dia canggih. Cocok sini keluar USA, cocok USA keluar Putrajaya. Cepatnya, lajunya. Lagi-lagi zaman viral, kan? Akan keluarlah orang pada hari itu daripada tempat perhentian yang lama, iaitu kuburan. Yang mati mula-mula ialah manusia zaman Nabi Adam. Kemudian siapa yang bergaduh, dua beradik lah. Itu yang makhluk yang mula-mula yang ditanam. Kemudian Nabi Adam. Kemudian Nabi-Nabi dan umat-umat. Itu yang mula-mula dia akan dibangkitkan. Maknanya dia disiksa dalam kubur pembunuh tu. Lama. Dan adik dia menikmati nikmat itu lama. Nabi Adam rehat dalam kubur lama. Nabi kata sesiapa yang tak lepas di kubur, maka mahsyarnya lebih teruk lagi. Sesiapa yang bernikmat-nikmat di dalam kubur, maka dalam syurga lagi-lagi lah. Itu kaedah dalam pengajian akidah yang melibatkan azab kubur dan nikmat kubur. Bahkan walaupun mereka telah hancur jadi abu, Ramin yang kita ada baca Yasin, ataupun jadi tanah, cuma sifat yang berubah, namun pokok pangkal tidaklah berubah. Yang semuanya hancur lebur kecuali ajibuz zanab yang tuan-tuan tahu semua. Kemudian student saya buat presentation mengenai tulang belakang. Memang saintis menyatakan bahawa ajibuz zanab ini dibakar dengan ketinggian panas yang sangat tinggi, tidak boleh membinasakan dia. Itu saintifik dibuatlah. Bubuhlah ketuhanan apa, kelulia api sebesar mana pun, dia tetap kekal dengan sifatnya yang asli, iaitu ajibuz zanab. Telah berkali-kali kita menjelaskan dalam penafsiran kita bahawa tidak ada satu hal yang sukar bagi Allah memasangkan kembali nyawa yang telah ada dengan tubuh daripada menciptakan daripada tidak ada sama sekali.
Tak ada. Kemudian diadakan. Kemudian tak ada. Bukan tak ada. Hancur lebu. Maka boleh diinstalnya balik. Kaedahnya installing tu lebih mudah daripada mencipta daripada semula. Sebab sudah ada formula. Kecuali kita mana skru kereta, mana skru basikal, mana skru kipas tak jumpa lah. Pasal bukan bidang kita, kecuali orang yang bidang. Itu ibaratnya kita. Tapi Allah SWT hayyin, lebih mudah daripada menciptakan. Mencipta sedikit payah, tapi mengembalikan ciptaan lebih mudah daripada mencipta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan, kamilah yang akan mematikan. Sekali lagi disebut, apabila kita jumpa kami dalam Quran, ia melibatkan kaki tangan Allah SWT, iaitu para malaikat. Dalam bab kematian diketuai oleh malakul maut. Datanglah balaci dia. Gitu ceritanya. Dalam bab menghidupkan pun adalah malaikat yang menghidupkan. Dengan adanya penciptaan hidup, sudah pastilah akan ada penciptaan mati. Ini dua yang sentiasa ada regu. Yang tuan-tuan dah baca, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa nuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in khalaqal mauta wal hayata. Jadikan kematian dan kehidupan regu. Mari sini dalam bentuk tafsir, iaitu kami jadikan nuhyi wa numit. Kami hidupkan dan kami matikan. So, yang hidup terus dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Ini setelah dihidupkan. Tidak ada hidup, tidak ada mati selepas hidup, iaitu di sini dalam konteks ni. Dan daripada kamilah tempat kembali, masir, yang kita dah baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat kepadanya kita kembali. Di sini masir, tempat kembali. Sebab daripadanya asal, tentu kepadanya kembali. Seluruh perjalanan hidup, akhir perjalanan akan kembali belaka. Perputaran segala sesuatu nescaya tiba pada perhentian. Akhirnya mati. Jalan. Kan? Akhirnya tak boleh berjalan. Dijalankan. Jalan dah. Jalan. Allah. Salimna nas'alaka al-afiyah. Perhentian ialah tempat putaran yang pertama. Pula dah. Sebab dari Allah kita datang, maka dengan Allah kita hidup dan kepada Allah kita pulang. Sebab dialah yang awal, dialah yang akhir dan meliputi ilmu akan tiap-tiap sesuatu. Ini sedang disebutkan oleh Nabi Nuh dalam surah Nuh. Kami jadikan kamu daripada tanah, kepada tanah kamu kembali, daripada tanah kamu dibangkitkan, dalam surah Nuh. Maknanya ajaran ni sangat lama dan tak berubah. Walaupun macam-macam berubah, politik berubah, ekonomi berubah, segala-galanya berubah, orang berubah, tina jadi jatuh, orang jatuh jadi tina. Tapi peraturan mati dan hidup, dia tak berubah sampai bila-bila. Pada hari yang akan terbelah-belah bumi dari mereka itu dengan cepat sekali. Ini terbelah-belah. Hari ini terbelah dengan sebab gegaran, dengan sebab
gempa bumi dengan sebab itu dan inilah, dengan sebab salah engineering bumi, salah geologi, salah, maka terbelah-belah di Amerika, di Afrika terbelah lah. Tapi dia terbelah itu dengan sebab faktor biologi ataupun geografi. Yang ini kita bicarakan ialah hari kiamat, hari kebangkitan. Bumi yang bulat ini, yang sekarang ini kelihatan teguh, tegap dan tempat berputar. Perputaran itu telah berlaku berjuta-juta tahun. Namun akhirnya mestilah dia akan terbelah-belah, terpecah-pecah sebab setiap yang baru itu akan datang juga usangnya. Kena goyang setiap tahun. Tsunami lah, gunung berapi lah, peperangan lah. Namanya semakin tua dunia kita. Goyang di Indonesia, orang Kelang yang terasa. Jangan duduk sedap lah. Yang beli rumah-rumah tinggi Nuh kuasa dah masalah tu, rumah-rumah tinggi belakang. Nak belilah, tapi kena beringat lah. Gitu. Kecuali pernah berlaku kepada saya masa di Seroja tingkat 5, pakat lari habis pukul 3 pagi. Rupanya berlaku gempa bumi. Esok tanya, mana ustaz? Ustaz tak keluar, orang lain semuanya keluar, kain pelekat lah, jubah lah. Saya satu keluarga lah. Tak sedar pun. Itu hikmahnya bila nak tidur ikut sunnah. Ayat kursinya, wuduknya. Dalam kes ini saya percaya yang paling hebatnya ialah ayat kursi. Allah jaga gitu. Itu salah satu daripada maksud jaga. Sebab tiap-tiap makhluk Tuhan ada yang cepat terbit dan cepat rosak. Cepat timbul, cepat tenggelam. Ini namanya makhluk. Tapi ada yang lama proses kejadiannya. Sebab itu lama pula perkembangannya, selama pula akan hancurnya. Ada yang lama, tahan lama, tapi akhirnya hancur. Ada kata lama dan cepat ialah menurut ukuran kita manusia. 100 tahun, 200 tahun, beribu-ribu tahun. 10,000 years BC, sebelum Isa. 10,000 tahun sebelum Isa. Itu bahasa orang sains. 3,000 tahun sebelum Nabi Nuh. Itu bahasa orang sains yang buat filem dan seumpama. Menurut ukuran adanya siang dan malam yang 24 jam. Jadi ini perkiraan. Perhitungan Tuhan jauh dan lambat daripada perhitungan kita. Sebagaimana telah dapat difahamkan seketika kita menafsirkan 6 hari di atas tadi. Kalau kiranya Allah menciptakan semua langit, semua bumi dalam masa 6 hari, iaitu pada masa 6 musim yang tiap-tiap musim melalui jutaan tahun, maka akan terbelahlah esok pula demikian pula. 6 hari itu tapi dia bermaksud jutaan tahun. Gitu. Ini disebut yang kita dah belajar mengenai 6 hari. Kami ciptakan langit dan bumi 6 hari. 6 itu bermaksud jutaan tahun, tetapi diringkaskan menjadi 6 hari. Gitu. Jadi kalaulah kiamat sebenarnya dia jutaan tahun, tetapi diringkaskan seperti sekelip mata. Diringkaskan.
Dalam hasil penyelidikan manusia terdapat satu teori bahawasanya di zaman purba kala bulan itu adalah satu dengan bumi. Bulan is bumi, bumi is bulan. So anak beranak lah. Purba, zaman purba, bukan zaman sains, teknologi. Tetapi lama kelamaannya kedua itu dipisahkan, sehinggalah terpecahlah di antara bumi dengan bulan itu. Sehingga bumi jalan sendiri dan bulan jalan sendiri, kata teori. Dan Quran sebut mengenai perpisahan dengan katanya setiap ini dipisahkan oleh air, bukan oleh Big Bang, kebun bukan, boleh oleh air. Cara mudahnya gitu. Masa pemisahan itu dihitungkan sekian juta tahun pula. Demikian jugalah agaknya akan terjadi perbelahan dan pecah-pecahnya bumi itu, sehingga manusia tidak dapat mendiaminya lagi semakan masa. Hari ini, tahun ni Afrika, tahun depan Australia, tahun lagi China, tahun satu lagi Alaska, tahun satu lagi Amerika, tahun satu lagi Eropah, satu tahun lagi negeri kecil-kecil. Juta tahun juga jadinya. Kalau ikut perjalanan biasa. Meskipun dalam ayat dikatakan masa yang cepat sekali, tidak juga dapat kita menafsirkan apa arti yang terkandung dalam kata cepat sekali itu. Yang wajib kita ialah iman atau percaya bahawa dia akan berlaku dengan cepat dalam masa terdekat. Ukurannya sangat payah. Macam-macam orang duk ramal kiamatnya ialah 2023. Dah lepas lah. Ni 2026. Dulu yang popular dengan teori nombor 19 by Kasim Ahmad, not Kasim Romli. Dululah. Ujung ayat Allah bersabda, itulah hari pengumpulan yang kami adalah mudah sekali. Allah menggunakan perkataan yang sangat mudah sekali. Zalika hasyrun alaina yasir. Yasir itu mudah. Yasir orang mudah. Yasir khurafat yang dawati. Seorang yang dangkal fikirannya dan yang memikirkan bunyi ayat ini lalu berfikir dari dirinya sendiri sebagai insan yang lemah, tentu akan timbul berbagai pertanyaan dalam dirinya. Bagaimana Allah akan dapat mengumpulkan manusia begitu cepat sekali? Wana. Itu namanya Tuhan. Gitu. Kalau lambat-lambat itu namanya ECRL. Yang kita kata laju-laju 44 jam, itu namanya lambat. Ini namanya cepat. Nisbah kepada Allah SWT. Padahal sudah berjuta-juta manusia yang telah meninggal dan telah beratus juta tahun pula pada masa lalu. Bagaimana akan mungkin manusia yang telah lama mati itu dipanggil? Bagaimana orang-orang yang telah lama tidak ada lagi akan dapat berkumpul? Itu soalan dalam kepala si jahil tadi. Bagaimana seorang nenek yang telah terlampau 100 keturunan di belakang? Ni bilangan agak-agak, kalau kita suruh bilang keturunan kita 100 tahun yang lepas, tak ada orang boleh bilang. Saya buat salah silap keturunan
Satu yang keturunan yang bahagian saya ialah keturunan Tok Guru Pulau Ubi, termasuklah ustaz-ustaz. Baru 4 generasi. Dah tak kenal mu aku dah. Baru 4 generasi. Tak kenal. Rasa kan? Ada seorang kira mak sepupu saya namanya Samsiah. Pernah dengar tapi tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Itu ceritanya nak beritahu tempoh masa. Macam pak saudara saya namanya Muhammad Syafi'i tapi popular dengan Mak Skru kerana cakapnya gini-gini. Kahwin 4. Pernah dengar. Masa tu saya belajar di Madinah, dia kahwin orang tapi tak pernah dengar. Tak pernah jumpa. Mungkin kita belajar. Ni baru nak cari ni. Jumpalah seorang di Kepung, seorang di Kota Baru, seorang di Kuala Kerai, seorang di Ismail Budu Cap Ketere. Baru jumpa. So sekarang yang Cap Ketere itu jadi CEO lah. Dulu pasal dia kahwin dengan pak saudara saya, cerai. Jadi dia pergi kahwin dengan Mak Budu Cap Ketere. So Mak Budu meninggal. So sekarang CEO nombor 1 ialah mak saudara saya lah. Adalah kalau tuan-tuan bagi sebut cakap Ustaz Kasim, dia kenal lah sebab saya pernah ziarah dia. Cerita nak beritahu. 100 keturunan di belakang, banyak bah. Dikatakan bahawa antara Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 40 generasi. Itu kira generasi. Berapa tahun tak diberitahu. Disebut generasi saja. Mana keturunan. Itu yang boleh bilang. Yang tak boleh bilang, Allah belakalah. Akan dapat berkumpul dengan anak cucunya yang 100 itu. Bagaimana? Soalan si bodoh tadi. Tapi ini kenyataan kita akan jumpa belakang. Pertanyaannya sebegitu sulit telah timbul sebab manusia tadi lupa pertimbangkan kekuasaan Allah yang maha berkuasa terhadap alam ciptaannya sendiri. So bagi Allah no problem sebab dia Khalik. Dan Khalik dalam ajaran Quran dan Sunnah dia tahu belaka. Segala-galanya A Z. Kalau bahasa Mak Saleh, alif nya kalau bahasa Jawinya, alif ya kalau bahasa Arabnya. Sebab kita ada nya, Arab tak ada nya. Dia tak kenal pun nya apa dia. Kelapa pun tak kenal. Kita nya. Itu hebatnya peradaban Nusantara boleh tambah huruf Jawi jadi nya sebab angkatkan martabat tempatan iaitu Nusantara. Dan yang adianya mengukur kecil kerdil dari dirinya dengan kebesaran alam. Tak padan lah. Kita ni kecil kerdil, cukup nak pergi bilang yang juta-jutaan, ratus-ratusan, tak boleh lah. Tak padan, tak ngam. Tak matching. Lalu mengingat seluruh alam itu hanya satu noktah kecil. Bukan macam tu. Di hadapan samudera raya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ukurannya begitu. Ada juga yang di titik tu dikira kita. Yang lebih itu Allah punya. Contohnya ialah tuan-tuan belajar surah Al-Kahfi yang masalah antara ilmu Allah dengan ilmu hamba. Kata Allah, Musa celup tangan dalam laut, kamu angkat. Yang setitik tu ilmu seluruh manusia. Bukan ilmu kau, ya ilmu seluruh manusia. Yang lebih dari itu iaitu lautan, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita belajar geografi lautan yang ada berapa? Yang belajarlah. Kalau tak belajar, nasiblah kau. Saya nasib baik student saya ingat.
Ada 7 ustaz. Baba saya namakan dia, okay, panggil call me, address me Baba, sebab you are younger than my youngest daughter. So anak saya 21, dia orang 17, 18. So dipanggilkan Baba semenjak 2-3 sem yang lepas lah. Akhirnya bersabdalah Allah sebagai penutup daripada surah ini, dan juga sebagai pengubat kekecewaan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa Arab disebut tasliyah, menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagai manusia, Nabi itu kadang-kadang tentu kecewa juga hati beliau melihat sikap kaum yang keras kepala dan tidak mahu menerima itu. Maka Allah bersabdalah, ni pasal kiamat, kebangkitan. Abu Lahab, Abu Jahal, segala abu lah, tak terima lah. Nano boleh, dah hancur lebu. Yang tuan-tuan duk baca je lah. Man yuhyi izama wa hiya ramim. Macam mana? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawablah bahawa yang boleh menghidupkannya ialah yang menciptakannya. Itu saja. So konsep yuhyi, yumi, sebelah menyebelah je jawapannya. Boleh membuat, maka boleh menghidupkan, boleh recyclekan. Itu nisbah kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersabda, kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka katakan. Mu tu tahu betul Muhammad, tapi aku ni sebagai Tuhanmu, duk backup mu, duk itu mu, menggerbir segala kekuatan kepadamu. Aku lebih tahu daripada apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka tidak ucapkan. Tambah saya, aku tahu. Nabi Muhammad kecewa dan berhibah hati ketika kaumnya yang keras kepala menuduhnya seorang yang gila sebab tak munasabah boleh hidup balik. Seorang tukang sihir, padahal bukan pun. Seorang mengada-ngadakan sebagai berbagai tuduhan yang lain, padahal dia telah bekerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh, tapi akhirnya diburuk-burukkan. Itu nisbah label manusia lah. Namanya portraying, bahasa komunikasi. Memportraykan manusia dengan wajah yang buruk, walaupun dia bekerja sungguh-sungguh. Bukan untuk dia orangnya, tapi tak boleh terima pada awalnya. Semestinya ada benda sakit hati, tak puas hati nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kata, "Qulna", mung kena telan, mung kena sabar. Itu ajaran sallallahu alaihi wasallam. Tuhan memberitahu dalam ayat ini bahawa Allah mengetahui itu semuanya, bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Lebih hebat undangkan kadang-kadang daripada apa yang didengar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai beliau hendak dibunuh. Dahlah fail. Label orang gila, kelakar dengan janda lah, masuk jin lah, dirancangnya untuk dibunuh. Tuan-tuan belajar sirah Nabawiyah, macam-macam usaha dianukan untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah ke, di Madinah ke, sama. Di Eropah ke, sama, untuk membunuh karakter watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatun-katunkan sehinggalah dilabelkan sebagai pengasas, pengganas ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya bunuh karakter. Yang menyebabkan datang wahyu menyuruh beliau pindah di Madinah, di Mekah,
bangun, gantikan dengan Ali, engkau jalan. Di Madinah ganti dengan orang lain. Yahudi dah angkat batu naik atas rumah untuk hempapkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jibril mari keluar cepat-cepat. Selamatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah pun kemudian datang ke dalam kampung orang Yahudi. Itulah berniat hendak menghimpit Nabi dengan batu dari sutuh rumah. Namun Allah memuji sikap Muhammad dan tidaklah engkau akan berlaku paksa terhadap mereka. Ini Allah tegur dalam keadaan konflik jiwa dan nyawanya terancam, diberitahu engkau tidak mempunyai kuasa terhadap manusia. Lasta alaihim bimusaitir. Itu yang kita baca mudah-mudah. Itu dalam surah yang pendek. Kita jumpa surah yang panjang dalam ayat surah Qaf ayat 45. Akan jalan terus, engkau tidak akan berhenti kerana cercaan, hinaan, makian, dan engkau akan jalan terus. Maka ingatkanlah dengan Al-Quran kepada barang siapa yang takut akan ancamanku. Jangan tinggal Quran. Jangan caci maki macam mana pun. Juburilah, liwatilah zaman kita. Jalan. Duli-dulilah. Siapa yang cakap tu? Orang agama. Abu Bakar ni ceti. Celaka sangat. Tak ada siapa yang tegur kecuali orang-orang yang jahil. Tolong buat report boleh. Orang alim buat tak tahu je. Bagaimana apa? Ini realiti yang berlaku depan mata kita. Sebab itu kata Nabi kata ulama ni ada dua. Alimun fajirun. Yang tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tahu ulama su kan? Su tu berkenaan dengan akhlak. Alimun fajirun ni ya perangai juga tapi sebelah lain. Cakap bohong, cakap asabiyah, namanya alimun fajirun. Jahat. Dua benda yang berbeza-beza. Nanti saya postkan dalam grup. Artinya ialah bahawa Allah bagaimana maki cercaan engkau terima, namun engkau akan tetap berjiwa besar dan tidak mempedulikan itu. Mempedulikan itu. Dalam kes kita minta maaf, saya minta izin nak puji PMX. Mu caci maki akulah mana pun, berbakul-bakul ke bertahun-tahun pun tak apa, aku boleh terima dan aku boleh maafkan. Tapi mencuri duit rakyat, duit siapa, saya kena ambil tindakan. Pasal itu kewajipan saya sebagai pemimpin, iaitu statement yang betul. Setuju ke kita, tak setuju ke kita, statement adalah betul. Sebab engkau yakin bahawa Tuhan ada bersama engkau, lantaran itu teruskanlah usahamu ini. Isi mereka selalu tidak mengenal putus asa. Isi mereka selalu dengan Quran. Kerana di kalangan mereka itu pasti akan ada yang takut akan ancaman Tuhan. Benci-benci pun ada yang suka. Tengah-tengah benci. Ni kita kena belajar lah. Benci-benci pun sayang lah. Gitu. Bini ke, suami ke, masyarakat ke, kawan-kawan ke, company ke, majikan ke, mesti ada celah-celah tu. Sedikit sinar supaya kita boleh struggle. Walaupun tak suka, tapi kena buat cuka-cuka juga. Ini ajaran Al-Quranul Karim. Tidaklah semua manusia akan terus kafir dan keras kepala. Tidak. Walaupun sedikit. Pertukaran zaman, peredaran masa akan menjadi tapis ujian bagi manusia guna menyisihkan di antara loyang dengan emas.
Kena tapis-tapis. Atau padi yang bernas dengan antah dan gabah. Ini bahasa kampung. So saya tahulah mana perah, mana antah. Sebab rumah saya dulu nung kampung ada pondok padi. Cuma saya tak reti mengetam. Mengetam tak reti. Mengirik pernah. Ayang-ayangkan dalam loyang pernah. Yang saya ketam tak tahu. Tak apa nama. Tanam padi tak tahu. Cari siput tahu. Itu. Jadi dia sebut bahasa kampung. Jadi kita faham lah. Kepandaian orang menapis dengan tapian akan sanggup melakukan penyisihan itu yang di zaman moden dinamakan kristalisasi. Crystallization bahasa masalahnya. Di Indonesia kan kristalisasi, iaitu kristal. Itulah macam kowe tu kan. Air daripada pipe sana pipe ini ditapihkannya. Si master ni namanya crystallizing ni. Dia jadi bersih. Nisbah kepada air. Tapi semua benda boleh dibersihkan. Cuma perlulah kena sabar. Perak gali. Dia semuanya ada lumpur, ada taik-taik ni. Tapi ditapih menggunakan penapih yang macam-macam. Sekali-sekala batu kasar sekali pasir halus. Keluarlah keluarlah perak. Kalau tengok kepada YouTube lah, bukan senang. Tapi itulah caranya Allah mendidik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi pengikut Muhammad sampai kepada akhir zaman, ujung ayat ini akan sentiasa jadi pedoman. Walaupun akan apa kata manusia, namun usaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan hembusan mulut tidaklah akan berhasil. Ini cara-cara memburukkan Islam daripada dulu sampai ke ni. Apa dia? Mulut dulu. Muhammad ini teroris, Islam ini bunuh orang. Itu namanya mulut. Kemudian dibantu oleh media zaman sekarang. So kenapa Amerika memburuk-burukkan Islam? Kerana Islam ini nombor satu, dia halal, dia haram. Arak tak boleh, zina tak boleh, berjubur tak boleh, homoseksual tak boleh. Itu yang orang Amerika tak sukanya. Maka cara mana kita kena buruk-burukkan Islam? Kalau tidak, tak boleh makan kita. Zina kena ada kondom, kena ada kelab, kena ada lesen. Lesen kerja anda dapat duit. Jadi macam mana supaya kerja anda dapat duit? Kita kena burukkan Islam. Itu bahagian berzina. Bahagian minum arak. Kalau orang tak minum arak, tutup kedai kita. Itu. Maka mereka berpakat dengan institusi yang besar, CNN ke Al Jazeera. Kita kena popularkan Islam ini tak bagus. Itu asal usulnya. Sebelum timbulnya terorisme. Perancangan tu bertahun-tahun lah, bukan 2-3 hari bah. Bertahun-tahun itu perangai orang kafir yang Nabi sebut. Mereka sangat halusi nak hancurkan kamu, physically ke spiritually. Contoh fizikal ialah 30 tahun merancang untuk jatuhkan Baghdad, jatuhkan Saddam. 30 tahun. Barulah mereka hentam habis-habisan. Nama general tu Powell ke. Setiap lorong dalam kota Baghdad dia kenal. Balik buat report kepada CIA. Gini. Itulah datangnya macam-macam peluru dan senjata yang boleh menembuskan dinding-dinding bawah tanah. Sebab di style Arab ini, di negara yang bergunung ganang ini, dia ada bandar bawah tanah.
Jadi semasa serangan bertubi-tubi itu semuanya masuk dalam tanah. Tapi Ustaz Hashim pergi melawat sekali, dia kata, oh dahsyat, turun dalam bilik bawah, rumah-rumah bawah tanah. Dan dinding semua ini semua berdarah belaka. Padahal dia berpuluh-puluh meter di bawah tanah. Tapi oleh kerana CIA sebut study bom ini boleh, barulah boleh. Itu 30 tahun saya sebut. Bukan saya sebut, kawan saya ada orang Iraq, namanya Ustaz Ahmad, Ustaz Mahad. Itu dia adalah bekerja dengan Saddam selama lebih kurang 15 tahun, tentera wajib. Jadi dia tahu rahsia. Itu benar. So, Saddam nyorok di bawah lubang-lubang tu lah. Tapi oleh kerana orang-orang dia sudah disuap-suapkan oleh Amerika, maka dapatlah tangkapnya. Jadi orang lainnya yang mengkhianati bangsa dia ialah bangsa dia sendiri. Walaupun akan ada manusia namun usaha memadam cahaya, usaha itu sama saja dengan menghembus cahaya matahari dengan mulut. Maka kalahlah mulut, menanglah cahaya matahari, iaitu Islam. Tenaga akan habis, matahari menyebabkan cahayanya juga. Sebab kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh ragu-ragu. Dan Tuhan kitab sudah sebut sebelum ni, Nusantara ini dikuasai oleh Hindu selama 3000 tahun bah. Itu dalam surah Jumaat atau surah Saf dulu. Ya ni, kalau bukan kerana Islam, kita pun Hindu juga. Tu macam batu kif. Kalau bukan kerana Islam. Jadi 3000 tahun adalah usaha untuk memadamkan cahaya Islam. Tetapi oleh kerana agama ini milik Allah, Islam sentiasa menyinar walaupun ada halangannya. Itu yang kita belajar dululah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'mallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sama tafsir surah Juz' 26. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kena cari Juz' 25 dan sponsornya. Kita buka sponsor malam ni. Kalau tak ada sponsor, kita tabung haji. Daripada duit jadikan pada dapat kepada lanun, baik kasih kepada kita. Saya dapat buku tu, saya alih dulu lah. Tuan Haji Abu, insyaAllah.